Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Dr. Rozani Nizam Zakaria, pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. So, hari ini saya akan sambung perkongsian saya tentang isu kesihatan mental. Cuma hari ini saya buat sedikit berbeza. Saya akan buat 10 soalan lazim tentang kemurungan. Saya akan jawab secara ringkas. Sebab apa? Sebab banyak orang tanya persoalan di inbox Facebook saya ataupun di ruangan komen YouTube dan Twitter yang saya tak boleh nak jawab kesemuanya. Jadi saya kumpulkan beberapa persoalan yang lazim supaya kita boleh sama-sama tahu tentang apa yang kita perlu tahu tentang kemurungan. So 10 soalan saya akan jawab laju-laju insya-Allah. So, soalan yang pertama. Selalu orang tanya, "Doktor, saya buat DAS, Depression Anxiety Stress Scale, 21 soalan. Saya jawab online somewhere, dia kata extreme depression, extreme anxiety, extreme stress. Saya ni ada depression ke doktor? Jawapannya, tidak semestinya. Kerana apa? DAS ni dia bersifat saringan. Okay? So dia menyaring, dia screen secara general. So bila anda ada tanda-tanda depression berdasarkan stress, berdasarkan DAS tadi tu, next stage adalah anda perlu dapatkan penilaian doktor. So doktor akan saring secara klinikal untuk tentukan anda ada depression atau tak. So anda tak boleh diagnose diri anda ada depression kalau DAS kata anda depressed. Sebab apa? Sebab online screening tu dia ada bias dia. So dia mungkin tidak cover aspek-aspek tertentu dalam kemurungan. So dia mungkin diagnose secara silap ataupun anda sebenarnya ada kemurungan tapi dia kata tidak ada. So dia bersifat saringan sahaja sebagai panduan umum. Okey, yang kedua, doktor kata saya ada depression. Okey, perlukah saya ambil ubat? So ini pun soalan lazim. Jawapannya adalah bergantung kepada penilaian doktor anda. So depression ni dia pelbagai bentuk, heterogeneous. Ada orang dia mild, ringan, ada orang sederhana, ada orang teruk. So setiap orang berbeza. Jadi kalau ada 10 orang depressed, tak 10-10 tu akan dapat rawatan yang sama. So sebab tu anda perlu tanya secara spesifik kepada doktor anda. Apa benefit kalau saya ambil ubat dan apa risk kalau saya tak ambil ubat, supaya anda tahu kenapa anda perlu ambil ubat. So secara umum biasanya rawatan dalam bentuk ubat, psikoterapi, so kombinasi antara dua ni. So secara saintifik dua-dua ni terbukti berkesan merawat kemurungan. Nombor 3, boleh tak saya sembuh doktor? So ini pun soalan yang lazim ditanya. Secara umum hari ini kebanyakan penyakit mental boleh dirawat dengan berkesan sebab kita dah ada pelbagai bentuk rawatan. Cuma setiap orang berbeza dari segi kebarangkalian dia untuk sembuh. Ada orang lepas sebulan sembuh, ada orang 6 bulan, ada orang setahun. Setiap orang berbeza. Ada satu studi, dia kaji hampir ribuan pesakit depression. Daripada kajian itu, dia panggil study, daripada kajian itu, first trial of antidepressant, 50% orang anggaran sembuh. So maksudnya apa? Daripada 10 orang, 5 orang test satu jenis ubat, dia terus sembuh. Tapi ada orang, dia perlu tukar ubat sampai dia jumpa ubat yang sesuai. So dia bergantung kepada anda punya keadaan yang spesifik. Nombor 4, saya takut nak makan ubat doktor sebab ada kesan sampingan ubat. So of course setiap ubat ada kesan sampingan dia. So peranan doktor adalah untuk explain kepada pesakit apa risk dan benefit dia ambil ubat tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ambil ubat antidepresan, antara side effect yang lazim adalah jadi mudah mengantuk, ada setengah orang dia jadi naik berat badan, ada setengah orang dia jadi ada kesan sampingan pada darah dan sebagainya. Cuma setiap jenis kesan sampingan tu berlaku pada persentage yang berbeza. Kebanyakannya pada persentage yang sangat rendah. Jadi apa doktor buat adalah doktor kena sesuaikan, padan dan sesuaikan ubat dengan keadaan pesakit dan ambil ubat tu ikut aturan doktor, dan jika ada kesan sampingan kena bagi tahu doktor awal-awal. Ada setengah-setengah ubat. Contohnya memerlukan blood check up every 6 months. So ini antara tujuan dia supaya kita dapat capture sekiranya ada kesan sampingan berlaku kepada anda. Kadang-kadang kita kena timbang. Betul ada kesan sampingan, jadi mengantuk. Tapi kalau tak ambil ubat, dia jadi suicidal, jadi rasa nak bunuh diri dan sebagainya. So kadang-kadang kita kena timbang antara dua ni. So itu yang kita kena discuss bersama dengan doktor kita. Yang kelima, soalan tanya,
macam mana saya nak tahu saya ini sesuai tak untuk buat psikoterapi, ataupun psikoterapi bentuk macam mana yang sesuai. So psikoterapi ni ada banyak bentuk, ada CBT, psychodynamic, ada dalam bentuk kaunseling biasa. So setiap orang berbeza. Again, sama macam ubat, anda perlu dapatkan pandangan daripada doktor yang merawat anda. Setiap orang berbeza. Cuma psikoterapi ni ada limitasinya. Bukan semua tempat ada perkhidmatan yang menawarkan psikoterapi. Ada setengah-setengah tempat, di tempat tersebut tak ada psikologis yang menawarkan psikoterapi. So dia mungkin terhad. Yang keenam, apa beza anxiety dengan depression? Pertama, secara umum depression ni dia affect mood. So sedih, perasaan, emosi. So itu yang utama. Anxiety pula biasanya dia kacau dari segi pertama fizikal, yang kita jadi berdebar, berpeluh, cemas. Yang kedua fikiran, jadi risau, jadi takut. Yang ketiga tingkah laku, jadi tak boleh tidur, jadi takut nak keluar, takut nak jumpa orang dan sebagainya. So dimensi dia sedikit berbeza. Tak semua orang ada depression sahaja, anxiety sahaja. Setengah-setengahnya dia ada kombinasi antara dua ni. Okay, so bila anda ada simptom-simptom ni, biasanya doktor akan tentukan yang mana yang utama, depression with anxiety atau anxiety with depression. Mana yang mana primary, yang mana secondary, yang mana yang lebih utama. Okay, now nombor 7, ada orang tanya, bolehkah saya stop ubat sebab saya dah sihat? So again, ini persoalan yang saya tak boleh jawab sebab setiap orang berbeza. So kalau anda, doktor anda yang startkan ubat, doktor tersebut yang perlu beri direction kepada anda bila boleh stop. Cuma kena faham, antidepressant ni it doesn't work macam kita sakit kepala makan Panadol, dah tak sakit kepala stop makan Panadol. It doesn't work that way. Kita kena berterusan makan walaupun simptom tu dah tak ada, sehingga doktor kata dah selamat untuk berhenti. Ada setengah-setengah sampai 6 bulan ke 8 bulan berdasarkan keadaan condition depression seseorang, condition depression anda. Sebab apa? Sebab apa sampai 5-6 bulan kena makan ubat? Sebab ubat tu ada dua peranan. Satu, untuk improve simptom anda. Yang kedua, untuk elakkan anda dapat gejala berulang. Okey? So ini yang anda kena tahu. Yang ke-8, saya dah sembuh daripada depression. Boleh tak depression ni datang balik? So jawapannya boleh. Sebab apa? Sebab depression ni is a chronic relapsing illness. Jiran saya dah balik. Chronic relapsing illness maksudnya apa? Maksudnya ada setengah orang dia sembuh, terus sembuh. Ada setengah orang dia sembuh and then sakit tu datang balik. So it depends on situation anda. Okay? So apa yang memungkinkan sakit itu datang balik? Ada banyak faktor. Antara yang common adalah, pertama, bila anda tak makan ubat ikut aturan, ataupun anda stop ubat sebelum sampai masanya. Yang kedua, kalau berlaku stres atau tekanan dalam hidup. That is basically contoh anda depres kerana stres A. Stres A hilang, anda dapat stres B. And stres B boleh induce anda punya depression dan menyebabkan anda kembali dapat depression. So that is also a possibility. Now, ke-9, apa itu depression dengan psikosis, doktor? Ada orang dia kata dia ada depression with psychosis. Now, depression ni is a primary disorder dia, dan ada setengah orang dia dapat simptom-simptom sampingan. Okay? So simptom-simptom sampingan ni boleh jadi anxiety, boleh jadi psikosis. Psikosis pula adalah bila gangguan tu bukan sekadar mengganggu mood, tapi dia start ganggu rational fikiran kita. So dia akan dapat simptom-simptom seperti dia berhalusinasi, dia dengar benda yang orang lain tak boleh dengar, dia nampak benda yang orang lain tak nampak. So itu kita panggil halusinasi. Contoh, dia depressed, dia murung. Bila dia murung, dia start dengar suara kata kau tak guna, kau bodoh, lebih baik mati. So itu halusinasi. So bila orang alami keadaan macam tu, kita panggil dia depression with psychosis. Ada juga orang rasa bila dia depressed, dia start rasa macam ada orang nak bunuh dia, ada orang nak buat benda buruk jadi pada dia. So itu kita panggil paranoid delusion. So itu pun boleh jadi bentuk anxiety with psychosis yang ada. So sebab apa kena tahu? Sebab rawatan dia berbeza.
So kalau ada depression saja, rawatan dia bentuk lain. Kalau ada psikosis, doktor kena fikir bentuk rawatan yang sedikit berbeza. So kalau anda alami gangguan tersebut, kena berterus terang dengan doktor. So yang akhir sekali, yang ke-10, boleh tak saya nak rawat dengan cara spiritual? Okay, so jawapan dia yes and no. Alright. So pertama kena faham, depression ataupun any mental illness ni dia multi-dimensional illness. Dia ada komponen biologi, komponen psikologi, komponen sosial, komponen spiritual. Now, untuk kita kata kita nak pilih satu-satu aspek sahaja untuk rawat kita punya keburungan ni, sebenarnya tidak berapa tepat. Okay? Contoh, kalau orang tu dia ada diabetes yang sangat teruk, sampai gula dia puluh-puluh, dia cakap dengan doktor, boleh tak saya nak ambil insulin sahaja, saya tak nak jaga makan? Tak boleh, dia kena jaga dua-dua. Ataupun saya nak jaga makan sahaja, saya tak nak ambil insulin, pun tak boleh juga, sebab keadaan anda memerlukan anda ambil dua-dua pendekatan. So sama juga dalam isu bantuan spiritual kepada orang yang ada depression. So kalau doktor kata anda perlu dapatkan rawatan dalam bentuk ubat, tak bermaksud anda perlu abaikan spiritual aspect, kerana dia juga sebahagian daripada yang bantu. Dan ada setengah-setengah orang dia rasa lebih positif bila dia start amalkan amalan-amalan yang spiritual. That's okay. Itu sebahagian daripada bentuk perawatan yang anda ada. Tapi still keep in touch dengan doktor anda. Sebab apa? Sebab ada aspek-aspek tertentu depression ni yang mungkin tidak boleh secara sepenuhnya dibantu dengan aspek spiritual. Contohnya kalau depression sampai suicidal, depression dengan psikosis, anda perlukan rawatan dalam bentuk ubat. Okay, so those are the things yang anda perlu ingat. Alright, so itu dia 10 persoalan tentang depression yang saya kongsikan dengan anda. Kalau ada persoalan lagi, boleh share di ruangan komen. InsyaAllah kita akan sambung kita punya perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.